Testing 1, 2, 3. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana masih lagi mengikuti perjalanan saya untuk ke sukan di negara matahari terbit. Okey, minggu ni saya akan kongsikan sedikit dengan korang berkenaan minggu Heart Week kita. So, seperti yang korang dapat tengok pada video sebelum ini, kita mempunyai satu minggu down week ataupun easy week, dan selepas down week tu, of course kita kena full gas balik lah kan. So minggu ini adalah hard week balik kerana kita ada lagi berbaki lebih kurang 2 minggu saja lagi sebelum kita terbang ke negara matahari terbit. Okey, minggu ni ada beberapa sesi yang mempunyai double session ataupun 2 sesi dalam satu hari. Biasanya sesi pagi kita akan ada gym dan sesi tengah hari kita akan ada latihan di track. Kedua-dua sesi itu adalah sesi yang mempunyai intensiti yang sangat tinggi. Jadi memerlukan kekuatan mental dan juga fizikal yang kuat. Jadi kita kena bersedia lah sebagai atlet, kita kena bersedia dari kesemua aspek tersebut untuk menghadapi hari-hari yang begitu mencabar. Latihan pagi di gym, kita akan ada different hari, kita ada different program. So ada hari yang kita memfokuskan untuk power session, kita akan banyak buat benda-benda yang eksplosif. Angkatan mungkin tidak terlalu berat, dia punya weight tu masih lagi dalam medium to heavy. Angkatan itu lebih kepada eksplosif, kan? Akan ada banyak jump, akan ada banyak penggunaan mungkin rubber band dan sebagainya. Dan ada sesetengah sesi tu kita akan masih lagi menumpukan kepada strength, kekuatan. Jadi baki 2 minggu ni, of course kita cuba untuk maintainkan kita punya strength sebanyak mungkin sebelum kita terbang ke sana, kerana di sana kita tidak akan lagi membuat latihan di gym. Memang setiap kali kalau saya masuk ke gym tu, memang tak ada play around lah. Memang 100% fokus. Cuba untuk fokus kepada teknik angkatan, dan juga of course lah kita kena jaga semua aspek supaya untuk mengelakkan daripada kecederaan berlaku. Dalam gym ni tak boleh main-main ya. Kalau kita main-main, potensi untuk cedera tu memang amat tinggi. Jadi kita perlu bagi 100% fokus setiap kali kita berada di gym. So biasanya lepas gym tu kita akan balik ke hotel, kita akan makan untuk menggantikan balik lah energi-energi yang kita dah spend ke latihan di gym tadi. Dan pemakanan itu adalah salah satu proses recovery yang amat penting. So lepas dah makan tu, saya akan naik ke bilik, saya akan mandi, kasih refresh balik kan. Dan lepas mandi tu, saya akan baring di atas beamer mat saya. Apa itu beamer mat? Beamer mat adalah, ini saya tunjuk kat korang sikit. Ini mesin dia, mesin beamer. Dan ini dia mat dia. So basically saya baring ke atas beamer mat tu untuk beamer terapi, untuk melancarkan perjalanan darah saya. So bila kita dapat melancarkan perjalanan darah kita, saya tak langsung akan mempercepatkan proses recovery juga. Intensity boleh pilih 1 hingga 10 intensity mode. So saya akan guna yang paling tinggi sekali, which is 10. Dan kita start. Okay, dah ready. Beamer terapi ni, menggunakan beamer machine ni, dia melancarkan peredaran darah kita. Dengan lancarnya peredaran darah tu, of course dia akan improvekan kita punya recovery jugalah. So saya baca buku dulu sambil relax atas ni untuk recover before next training session. Seperti biasa, pukul 2 petang kita akan bergerak daripada hotel menuju ke velodrome untuk sesi latihan seterusnya. Jadilah pagi dah training teruk kan, dah lebam dah training kat gym, lepas tu pergi pula track. Track bukan boleh main-main tau. Track memang another hard session juga yang kita perlu hadapi. Seperti biasa, latihan di track, kita akan warm up, kita akan buat individual activation, lepas tu motorbike activation, dan kita rest, dan kita akan buat effort-effort yang ada pada hari itulah. Jadi untuk hard week ni kita ada latihan mengejar motosikal. Baru warm up dah hitam lah. Bayang lah, warm up tadi pun dah cecah 200 hari dah, 200 BPM tadi. Gila. So rehat jap, tukar gear apa semua, dan kita ada 3 effort ini. Big effort. Kira dah agak. Lepas tu 4 kali 500. Nak kuat ke?
Oh, bodoh sama nak Olimpik kan? Nak maintain world number 1 tu senang ke? Nak Olimpik kan? Nak number 1, dah number 1 kena maintain teruk lah. Record are meant to be broken, not to be kept. Tahu tu. Oh, dia buat tahu ya? Sini, jom berdiri sini. Memang laju gila punya. Memang yelah, bila laju gila ni kita risau lah kan, sebab dia punya risk untuk injury ataupun sebagainya tu amat tinggi sekali. That's why yang bawa motor tu pun kena 100% fokus. Yang kami kat belakang kejar ni pun kena 100% fokus juga. Dan apabila berkayuh di kelajuan tinggi ni, dia punya feeling dia on the corner tu memang amat menakutkan jugalah kan. Dia rasa dia macam agak macam nak terbang macam tu kat seekor dia tu. So amat penting jugalah untuk ada seseorang yang boleh bawa motor tu pada kelajuan yang tinggi, dan juga untuk handling di atas velodrome tu lah. Kerana bila bawa motor laju ni, dia bukan bawa atas jalan straight je, dia akan bawa pada permukaan yang mempunyai selekoh, dan punya banking dia kan memang curam, dan sudut dia tu memang agak tinggi kan. Jadi kita ada assistant coach kita, Hanizam Basri. Beliau memang bawa motor macam Hafiz Syahrin lah, kalau boleh kata dalam badan tu. Memang laju, handling dia pun power, dan juga yang penting smooth lah. Dia punya speed tu smooth, tak ada laju slow. Jadi penting untuk keselamatan kita lah sebagai rider kat belakang. Bila dah habis tu, memang dah penat sangat. Heart pun memang cecah 200 BPM. Serius, tak tipu. Dan bila kita turun tu, of course, kaki semua dah lembik, jelly. Dan waktu tu lah kita ada support staff kita bawa basikal road bagi dekat rider-rider ni. Saya, Syah, tujuan utama untuk berkayuh basikal road tu adalah untuk recovery lah. Part of the recovery. Kerana apabila kita dah buat high intensity effort, kaki kita dah kembang, acidic dah rush into the system, kita dah rasa macam lembik semua, dah kaki pun dah keras semua, kita kayuh atas basikal road tu pada gear yang kecil. Okey, kenapa kita kayuh basikal road selepas kita buat effort tu? Kerana basikal road ni ada gearing yang berlainan kan, kita boleh adjust kan. Jadi bila kita dah habis effort tu, kita jump on the road bike, kita akan letak gear yang paling kecil lagi lah. Kenapa? Kerana gear yang kita pakai masa buat effort tu usually gear yang besar lah. Kat depan tu, gear mata dia tu kita akan pakai dalam 60 lebih lah. Ada 60, 62, 63, 64, 65, depends kan. Jadi penggunaan mata yang besar tu membuatkan kayuhan tu makin berat lah nak tekan. Sebab tu lah juga faktor track cyclist ni kena angkat bebanan yang berat di gym. Kerana dia punya kayuhan dia tu nak tendang tu memang berat, memang betul-betul berat. Jadi lagi besar mata yang kita pakai, lagi berat kita nak kayuh. Yesterday You did? Okay. Yeah. Because yesterday is the worst day feeling. Yeah. When training, cause it's dizzy, right? Yeah. So after ice bath, physically felt a little bit better. I don't know, maybe mental, I don't know. Yeah. It feels good. Yeah. Feels good. Yeah. But today is different ball game. Yeah. Easy. Yeah. We're in the process now of bringing out all the hard work and all the cash you put in the bank over all the hard work over the last 18 months. Yeah. We've got to bring that out. So diet, hydration, ready for training, recovery from training, using recovery days well. That's impressive, mate. That's a fantastic day's training. So good to see. Can I try this at home after I Yeah, shower? we'll do it after Because shower. I'm Do it after shower. sticky. This evening. Yeah, you keep first. I get your today. Okay. So you want to do it after dinner? After shower, I go back, I shower, and I Then knock you- your door. Do you want to put these on? Do you want to have yeah, blood okay. flow? Yeah. Okay. Keep your legs, like you almost contrast it. So put that on, then get in the ice bath. Yeah. That'll then, and then even put them on again to take him home, to go home if you want, and then that'll bring the blood black. So you'll pull up that dirt. And Tak keren perut dia. Aku dah apa? Kalau keren perut aku tu awan kat mana. Gila. Aku rasa sebab gitu berat sikit kot.
Dia kata ni nampak slow belah. Slow lah sebab dah penat daripada sebelum Dia tu. cakap sebab mungkin first yang second effort tu penat lah. Tapi dia kata ni the best effort 300 lah dia kata tu. Dia lagi penat sebab apa tau? Sebab glute hand tu aku kena beli sendiri mesin tu. Allah, penat lagi apa ni. nak berjaya, Kita dah beli tapi dia nak yang okey lah. nak berjaya kita kena buat sedikit pengorbanan ganti balik apa. dan investment. Tak ada masalah. Kita ganti balik. Wow, dah habis training petang tu memang betul-betul kong lah. Ataupun kalau cyclist ni dipanggil bong. Memang bong habis. Janganlah bayanglah pagi tu dah training 100% dekat gym, balik sekejap rest sekejap je, and then pergi pula sesi petang dekat track, full gas again, kan? Memang kayu sampai kaki lembik semua. So bayangkan at the end of the session, of course you gonna be flat out. Memang tak larat dah. Memang badan panas, badan rasa macam lesu. Apa yang kita buat? Kita turun ke bawah. Ada satu bilik khas yang disediakan oleh pihak Institut Sukan Negara ISN, iaitu bilik untuk recovery. Selepas kita menjalani latihan yang high intensity, yang keras, of course otot-otot akan berasa penat, dan secara fisiologinya selepas kita melakukan aktiviti berintensiti tinggi, kita punya otot, masa kita akan produce acid lactic. Salah satu cara untuk kita membuang acid lactic tersebut adalah dengan cara stretching ataupun easy ride dalam 10 to 20 minutes or 30 minutes. Dan salah satu cara juga adalah dengan membuat di sini. Alright. Okay, ice bar adalah salah satu komponen recovery yang kita gunakan. Dan ice bar di sini di velodrome ni dah disetupkan khas oleh pihak ISN, Institut Sukan Negara, untuk kami membuat proses recovery ataupun proses pemulihan selepas latihan. Jadi kita dapat lihat di situ Syafie Daud tengah memulihkan otot-otot beliau yang sasi itu. Dia yang susah tu masa awal-awal tu. Jangan gerak banyak sangat. Dia awal-awal tu yang susah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia kadang masuk okey, tapi masa awal tu nak masuk, ya Allah. Tengok dia punya suhu dia 10 Celsius. Saya sudah siap. Oh, dia tengok time ni. Minit dah. 9 minit. Okay, kita set timing Alizul lah. Dah dekat tu. Okay, kita set timing 5 minit. So, kali ni saya akan buat 5 minit saja cold water immersion. Usually kita mix cold and hot macam tu. Tengoklah ada orang buat different method. Tapi usually saya buat cold and hot, and then finish with cold. Ada yang suka finish with hot. Tapi sekarang ni kita just buat cold water immersion je lah selama 5 minit. Saya rasa cukup untuk membantu proses pemulihan selepas kita berlatih dengan begitu high intensity. Kita berlatih dengan begitu keras tadi di velodrome. Saya harap dapat membantu mempercepatkan proses pemulihan untuk next training session esok. So pentinglah bila buat ice bath tu kita rasa fresh, kita rasa segar balik. Penting untuk kita punya mental jugalah. So the body telling the mind that dah lega dah, fresh, tak penat dah. Baik. Okey, setakat itu saja yang saya dapat kongsikan dengan anda untuk video kali ini. Kalau ada apa-apa yang anda ingin tahu yang berlaku di sebalik tabir ini, anda boleh tinggalkan di ruangan komen dan saya akan cuba sebaik mungkin untuk berkongsikan apa-apa maklumat yang saya boleh kongsi lah. Tak payahlah share semua kan. Okey, tapi saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana mengikuti perjalanan saya dalam persiapan ke sukan ke negara matahari terbit nanti. Jangan lupa subscribe, tekan butang like dan share kepada rakan-rakan anda semua. Terima kasih guys. Azizul Awang, the Pocket Rocket Man.